Salam satu Malaysia. Sebelum melihat video saya, sila klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat malam, selamat menjamu selera, selamat tahun baru. Hari ini 1 hari bulan 1 tahun 2020. Yang mana kita semua tahu pada tahun 2020 adalah satu gerbang pintu kepada alaf yang baru, yang banyak perubahan dunia, iaitu apa saja yang kita pernah tengok diceritakan. Tahun 2020 adalah tahun kereta terbang, tahun hologram, tahun AI, tahun apa-apa sajalah yang anda fikir ia adalah satu perkara yang mustahil. Dan pada era ini anda akan dapat tahu banyak revolusi dalam industri, banyak perubahan dalam dunia, banyak perkara-perkara yang mengejutkan akan berlaku bermulanya tahun 2020. Jadi saya nak kupas satu persatu apakah yang akan berlaku pada tahun 2020 ni. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan, banyak orang akan tutup syarikat yang anda tak pernah sangka, yang gergasi, yang besar, yang mustahil lah dia boleh tutup tapi ia akan berlaku. Sebab apa? Revolusi ataupun perubahan di dalam dunia ini terlalu cepat, terlalu memuncak, sehingga kan kebanyakan syarikat-syarikat yang besar ni mereka merasakan mereka ni gagal dan tidak akan digoyangkan oleh sesiapa pun. Tapi percayalah, dulu teksi adalah satu industri yang sangat luar biasa. Tetapi tak sampai beberapa tahun kewujudan Uber, kewujudan Grab, teksi sudah semakin tidak mendapat sambutan daripada pengguna seluruh dunia, disebabkan adanya Uber, Grab. Dan yang terbaru lagi, kita ada food delivery, kita ada Food Panda, Food Grab, Uber Food dan macam-macam lagi. So perkara-perkara inilah yang banyak mengubah landscape dunia kita. Dan ke depan lagi akan ada berlaku lagi revolusi yang lebih hebat lagi. Akan ada lagi blockchain, akan ada hologram, akan ada AI. AI akan banyak menghapuskan peluang pekerjaan. Percayalah, apabila AI telah dilaksanakan secara mass production, apabila komputer dapat menyelesaikan masalah manusia tanpa memerlukan tenaga manusia yang ramai, maka banyak peluang pekerjaan yang lain akan lenyap. Contohnya pekerjaan macam lawyer firm, pekerjaan tentang driver, tentang apa-apa saja, ia akan pupus dan sambutan daripadanya akan semakin kurang, kerana ada servis yang jauh lebih baik, lebih efektif, lebih accurate, lebih cepat, lebih jimat. Mereka boleh dapatkan perkhidmatan ini. So saya nak bagi tahu juga kepada anda di luar sana yang mana fikir apa yang aku buat ni tak perlu risau, tak perlu goyang. Percayalah, bila anda terlalu selesa dengan apa yang anda buat, anda rasakan anda tak ada orang boleh kacau daun anda berada di zon selesa. Dan bila anda berada di zon selesa, itu adalah zon bahaya. Ramai orang Saya tahu ramai orang susah untuk keluar daripada zon selesa, kerana zon selesa ini
adalah zon yang membuatkan anda lupa daripada mana datangnya anda sebenarnya, daripada mana asal usul anda. Jadi pada saya letakkan zon selesa ini sebagai zon bahaya, dan saya akan cuba elakkan dalam career saya berada di zon selesa. Dan saya juga selalu nak tekankan kepada anda di luar sana, kalau anda mencari ataupun mencari kebahagiaan di dalam kehidupan anda, apakah yang perkara yang anda perlu buat sebenarnya? Anda perlu mencari empathy. Empathy bermaksud anda tidak mengharapkan apa-apa daripada apa yang anda lakukan. Jadi pada saya banyak kehidupan saya banyak berubah apabila saya tidak mengharapkan apa-apa daripada orang ramai, yang mana bila orang buat sesuatu buruk kepada kita, bila orang puji kita, pada saya is nothing. Itu tidak ada apa-apa. Tetapi pada saya is something bila anda mengalami ujian yang maha besar, maha dahsyat, yang orang lain tak sanggup untuk lalui, dan anda boleh overcome, anda boleh laluinya dengan sabar dan tabah. Itu adalah sukses. Dan saya sangat berpegang teguh dengan perkara ini. Apa saja cabaran, apa saja yang berlaku dalam kehidupan, bila kita dapat overcome perkara ini, itu adalah kejayaan yang sebenar. Sebab jangan sangka anda diuji jangan sangka anda tidak diuji. Macam mana ayat dia, anda tak akan tahu apakah itu ujian sekiranya anda belum melalui satu proses ujian yang sebenar, ya. Jadi ujian yang sebenar adalah apabila anda boleh menerima kenyataan itu, dan anda menerima seadanya, dan anda happy, anda bergembira, anda berbahagia dengan apa saja yang terjadi. So pada saya itu adalah satu kejayaan, yang mana kita punya dunia sekarang ni adalah satu dunia yang penuh dengan mass negativity, yang seluruh masyarakat dunia sekarang ni kan, orang bercerita atau bercakap tentang negativity. Orang tak sanggup untuk hidup dengan RM800 sebulan, dan rasa orang paling bahagia di dalam dunia. Sebab kita banyak melihat orang punya, apa orang lain ada, apa orang lain ni dan ni. Dan kita banyak menilai diri sendiri dengan melihat orang lain, dan itu sebenarnya perkara yang tidak baik untuk kehidupan anda. Sebab kalau anda menilai diri anda sendiri dengan melihat perbezaan antara orang lain, itu sebenarnya bukanlah caranya untuk anda mencapai kebahagiaan yang sebenar dalam hidup anda. Tetapi kebahagiaan yang sebenar dalam hidup anda apabila anda mempunyai perkara yang paling sedikit dalam hidup anda, ataupun perkara yang paling sukar dalam hidup anda, tapi anda bahagia, anda rasa happy, anda rasa teruja, dan itu adalah sukses. Itu adalah kejayaan pada saya. Sebab pada saya, kalau anda rasa susah, ada orang yang jauh lebih susah daripada anda sebenarnya. Okay, so anak saya nak gula, so saya nak belikan dia gula. Dan selamat malam. Assalamualaikum.
Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali. Alhamdulillah, saya baru selesai buat rawatan saya di malam hari. Biasa kalau saya dah terlalu penat, terlalu overwork, badan saya akan sakit. Saya punya sendi-sendi ni semua akan tarik kerak macam tu. So, rawatan saya adalah kolam air panas. Diperkenalkan oleh kawan saya. Dia seorang aktivis. Dia kesian tengok saya kalau saya dah kerja terlalu overwork. So memang seluruh badan saya ni akan sakit. Dan Alhamdulillah, kawan saya ni dah tunjukkan saya satu tempat yang sangat best. Memang Alhamdulillah, setiap kali saya pergi sini memang puas hati lah. Sebab saya punya badan ni lepas dah buat rawatan ni memang lega. Memang besok tu saya boleh kerja dengan lebih baik. Saya boleh perform lah. So Alhamdulillah lah, syukur pada Allah Ta'ala, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Semoga berkekalan. Alhamdulillah. Jadi kita nak bagi tahu balance life. Kita ni manusia ni dia tak boleh ambil terlalu banyak, tak boleh ambil terlalu sikit. Dia kena tengah-tengah. Dia kena balance life dia. So macam saya ni jenis yang memang very hardworking, super hardworking. Memang gila bab punya. Saya tak fikir pasal saya punya kesihatan dan sebagainya apa semua kan. Tapi saya realise yang perkara yang paling mahal sekali dalam dunia adalah kesihatan. Kalau anda kenal Bill Gates, Steve Jobs, kalau anda kenal Steve Jobs, perkara yang paling dia kesal waktu satu ketika dia bagi tahu yang satu ketika dia ditelantar di atas katil. Dia kata, saya mempunyai duit begitu banyak, berbilion, tetapi akhirnya saya terlantar di atas katil yang mana diurus oleh pakar-pakar medis, sebabkan kesihatan saya yang semakin teruk. Dan alangkah bagus kalau saya tahu kalau saya akan terlantar macam ni, lebih baik saya jaga kesihatan saya secara konsisten daripada muda untuk saya dapatkan kehidupan yang lebih berkualiti pada akhir hayat nanti. Jadi dekat sini balance life adalah perkara yang selalu terlepas pandang daripada anak-anak muda sekarang ni. Balance life, kadang diorang ingat balance life tu apa tau. Dia ingat balance life tu siang kerja, malam clubbing. Itu dia kata balance life anak muda. Tetapi maksud balance life yang sebenar adalah bagaimana anda menghargai kesihatan anda. Sebab kesihatan adalah perkara yang paling bernilai dalam kehidupan. Anda tidak akan tahu apakah itu makna kesihatan. Anda tak akan faham apakah makna sihat sehingga anda mengalami kesakitan, kesusahan, makan, masuklah apa benda pun tak ada rasa. So untuk orang yang mungkin dia jarang sakit ataupun tak pernah sakit, mungkin dia tidak menghargai apa itu balance life. Tapi bila masa ataupun sampai masa dia dah merasai kesakitan atau kesusahan atau apa benda yang dia lalui itu, baru dia tahu betapa pentingnya balance life ini. Dan saya kongsikan pengalaman saya bila kita
dalam kerja seharian kita ini, kita nak macam-macam, kita nak capai itu, capai ini, sehingga kita lupa kepada jangka masa panjang. Ini juga ini juga untuk mengingatkan diri saya juga, supaya saya lebih prihatin dengan kesihatan diri. Jadi pada anda di luar sana juga, memang kita nak capai banyak benda dengan masa yang sangat sedikit, sebab kita ada satu nyawa saja, kita ada satu kehidupan saja. Yang kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang terbaik, jalan cerita yang terbaik yang kita akan tinggalkan untuk warisan kita, untuk penyambung kita punya keturunan, ya. Jadi kita nak berikan satu inspirasi, kita nak meninggalkan satu nilai murni kepada kita punya keturunan, kepada kita punya cucu, cicit dan seterusnya, yang mungkin kita takkan pernah jumpa mereka, tetapi mereka tahu kewujudan kita dan mereka berbangga dengan apa yang kita telah lakukan sebelum ini. Jadi saya sentiasa berfikiran jauh untuk bagaimana kehidupan cucu cicit saya pada akhir nanti. Pada mungkin saya pun mungkin tak pernah terfikirkan, tak pernah tahu macam mana mereka apa semua, tapi saya yakin dan pasti apa yang saya rakamkan ini mereka akan melihat dan mereka akan bangga mempunyai keturunan yang hebat sebegini. Jadi balance your life, hargai kesihatan anda, hargai apa yang anda ada, hargai mata anda, hargai hidung, mulut, perut, tangan, telinga, jantung, urat, darah dan sebagainya. Apa saja yang Allah bagi kepada anda, anda harus hargai, bersyukur dan jagalah sebaik-baik, sebab ini semua adalah aset. Aset yang paling berharga adalah aset yang berada di anggota badan anda. Aset ni bukan sesuatu yang macam rumah, kereta dan sebagainya. Itu adalah harta. Tetapi aset yang sebenar yang anda miliki, apa yang anda gunakan setiap hari tanpa anda sedar ataupun dalam keadaan anda sedar atau tak sedar, itulah yang anda menjalani, ya, kehidupan anda. Itulah aset anda yang sebenarnya. Sekiranya anda tahu nilai sebiji mata ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya, ya, anda hanya akan tahu nilainya apabila anda kehilangan sebiji mata tu. Begitu juga tangan, kaki dan sebagainya. Anda akan tahu nilai yang berada di anggota badan anda itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya itu apabila anda sudah kehilangannya, baru anda tahu nilainya. Jadi pada saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah telah memberikan saya kesempurnaan anggota tubuh badan, mata, organ dan segalanya. Saya bersyukur dan berterima kasih. Dan saya berdoa supaya anggota-anggota yang ada ini, nikmat yang Allah berikan kepada saya ini, diberikan kesihatan, diberikan kemudahan supaya saya boleh lebih beriman, beramal, bertakwa, beramal soleh dan dapat menyumbang kepada masyarakat di seluruh dunia, dapat memberikan sesuatu, dapat memberikan kebaikan kepada orang seluruh dunia. Jadi perkara ini anda harus tahu, inilah harta ataupun aset yang paling berharga untuk diri anda. Hargailah diri anda sendiri,
balance your life. Tajuk saya kali ni adalah balance your life. So ia berkenaan tentang diri anda, berkenaan saya, berkenaan anda, ia tentang berkenaan kita semua. Kita harus tahu kitalah harta yang paling berharga, dan sayangilah diri sendiri sebagaimana anda menyayangi orang yang anda paling sayang atau apa saja yang anda paling suka. Nombor satu, diri anda sendiri. Apabila anda appreciate diri anda sendiri, yakin dan pastilah lebih banyak kejayaan, lebih banyak pencapaian, lebih banyak luar biasa hebat yang anda akan capai. Balance your life. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Sebelum melihat video saya, sila klik like, share dan subscribe. Terima kasih.